Okey. Alamak. Salah baju. Kejap. Okey, ni baju baru betul. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali kita dekat channel YouTube Mona Lisa, dan dalam video kali ni saya akan review sebuah smartwatch daripada Amazfit. Dan Amazfit ni memang dah selalu hantar produk untuk kita orang review dekat channel YouTube Mona Lisa ni, dan apa yang saya suka pasal Amazfit, produk diorang memang bagus. Personally, itu pendapat saya lah. Saya rasa produk diorang bagus dengan harga yang berpatutan dengan apa yang diorang offer dekat kita tu kan. Sama juga dengan produk kali ni. Jadi saya pun tak sabar nak kongsi dekat korang semua apa yang bagus, apa yang tak bagus pasal smartwatch ni. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, jom. Dekat tangan saya ataupun dekat pergelangan tangan saya ni ialah sebuah smartwatch baru daripada Amazfit, iaitu Amazfit Balance. Dan kenapa nama dia Balance? Well, selalu kalau kita tengok smartwatch, kebanyakannya akan cuma ambil data dari segi fizikal, untuk kesihatan fizikal kita lah. Contoh macam heart rate, blood pressure macam tu. Tapi untuk Amazfit Balance ni, dia juga ambil kira kita punya kesihatan mental. Jadi dia guna AI algorithm. Macam biasalah sekarang ni semua benda guna AI, tapi dia akan kira guna AI dan bagi kita prediction untuk hari esok. Contohnya dia akan kumpul data untuk hari ni ataupun hari yang sebelum-sebelum ni, and then dia akan bagi kita satu prediction ataupun bacaan untuk hari esok dari segi kita punya kesihatan fizikal kita dan juga mental. Bunyi macam menarik, berguna ataupun tak, yang tu kita akan cakap kejap lagi. Tapi macam biasa, mula-mula sekali saya nak cakap pasal dia punya design dulu. Jadi untuk design, Amazfit Balance ni guna bentuk yang samalah dengan Amazfit GTR 4. Jadi kalau korang suka design yang ada dekat Amazfit GTR 4, dan korang confirm akan suka design yang ada dekat Amazfit Balance ni. Untuk ukuran dia, dari segi lebar dan panjang dua-dua 46mm dengan ketebalan 10.6mm. Lepas tu material yang diorang guna dekat frame Amazfit Balance ni, dia guna material aluminium alloy untuk bahagian tengah dia, and then dekat bahagian bawah ni dia guna fiber reinforced polymer. Dan disebabkan gabungan material aluminium dan juga polymer, dia punya berat ni cuma 35 gram sahaja tanpa dia punya strap. Lepas tu dekat bahagian tepi dia ada satu button dan satu crown. Untuk dia punya crown ni macam crown yang kita jumpa dekat jam biasalah, kita boleh pusing-pusing dia untuk nak navigate, dan dalam masa sama dia juga sebuah button. Dan macam sekarang ni saya gerakkan dia punya crown, dan bila saya gerakkan dia, walaupun laju macam ni, dia tak rasa longgar ke, dia tak rasa loose, memang dia rasa solid, dia rasa premium. Dan apa yang best, dia ada macam haptic feedback. Bila kita naikkan ataupun turunkan tu, dia ada macam vibration sikit yang dia tak kuat tapi cukup untuk kita nak rasalah, untuk kita tahu yang kita punya navigation tu ataupun kita punya movement ni dia register. Dan yes, bila kita tekan dia punya crown dan juga button yang satu lagi tu, memang dia rasa clicky, dia rasa satisfying, dan overall memang premium. Lepas tu macam mana-mana smartwatch daripada Amazfit, Amazfit Balance juga ada water resistant rating 5 ATM. Jadi dia bukanlah fully waterproof, tapi korang still boleh guna dia lah untuk aktiviti yang melibatkan air, contohnya macam berenang. Tapi bila pressure tu terlalu kuat, contoh korang masuk terlalu dalam, korang menyelam, yang tu saya tak berani nak garanti apa-apa. Tapi untuk sukan air biasa tu, yes, selamat lagi. Walaupun sekarang ni korang tengok saya pakai baju Amazfit, review produk Amazfit, tapi saya tak dibayar untuk cakap benda-benda yang bagus. Apa saya cakap ni memang pendapat jujur saya, dan ya, memang saya suka smartwatch daripada Amazfit. Salah satu sebab selain harga dan dia punya features yang dia ada ialah dia punya screen ataupun material yang diorang guna dekat screen. Sebab mula-mula sekali dia anti glare coating, jadi kita tak akan silau lah bila tengok dekat dia punya display walaupun dekat bawah cahaya matahari kan. Lepas tu dia ada anti fingerprint coating, sangat-sangat sesuai untuk orang yang macam saya, jari yang berpeluh, senang comot. Dia tahan sikit lah, dia ada comot sikit, but memang jauh lagi berbeza lah daripada screen yang tak ada anti fingerprint punya coating ni kan. Lepas tu dia punya glass ni memang tahan lasak gila, serius saya cakap. Saya tak tahulah korang tahu ataupun tak, tapi saya ni memang user smartwatch daripada Amazfit. Dari dulu sampai sekarang saya guna Amazfit GTS 2, dan yelah, walaupun saya dah try banyak smartwatch daripada Amazfit, Amazfit GTS 2 lah yang saya memang betul-betul pakai daily drive. Salah satu reason dia punya bentuk lah, design dia bagi saya menarik kan. Dia petak, saya jarang pakai smartwatch yang bulat macam ni. Dan untuk dia punya screen tu,
kita orang dah lalui banyak benda dah bersama, okey, jatuh, langgar dinding, langgar pintu, apa lagi, masa saya aksiden, berbasikal, banyak benda, tapi dia tak ada cala yang teruk, dia tak ada crack, tak ada sumbing, tak ada cala yang dalam ke, even dia punya body tu lagi barai daripada dia punya display dia ada cala sikit-sikit je, dan saya tak pakai screen protector, so saya tak tahu material apa yang diorang guna dekat kaca dia ni, tapi memang tahan lasak gila. Kemudian untuk bateri, dan bateri yang ada dekat dalam Amazfit Balance ni, dia guna bateri berkapasiti 475 mAh, which is sama juga dengan Amazfit GTR 4. Manakala untuk dia punya bateri life, yang ni saya tak nak go into detail sangat, sebab basically lebih kurang je untuk nak charge dia 0 to 100 lebih kurang 2 jam. Lepas tu yelah, lagi banyak feature kita guna, lagi cepat bateri dia habis. Tapi kalau kita betul-betul heavy use dia, guna dia kau-kau, dia boleh bertahan lebih kurang 7 hari macam tu sebelum kita kena charge balik. So bergantung, kalau kita tutup semua feature dia dan tutup juga always on display, dia boleh bertahan lebih kurang 50 jam. So saya nak cakap pasal feature pertama yang Amazfit Balance ni ada, iaitu Mental and Physical Readiness Analysis. Jadi apa benda ni Mental and Physical Readiness? Apa tu? Well, basically kalau kita tidur, contohlah saya tidur malam ni, dia akan ambil bacaan data saya untuk hari ini, dan dia akan cuba guna bacaan tu, data tu, dan bagi kita prediction untuk hari esok. Macam saya cakap dekat awal-awal video tadi lah. So kalau contohlah saya pergi kayuh basikal hari ni, badan saya dah penat, barai, tapi mental saya okay, and then the next day dia akan tunjuklah apa yang saya perlu improvekan. Contohnya saya perlu berehat secara fizikal disebabkan badan saya tengah recovering daripada kayuhan yang intensif contohnya, ataupun fizikal kita okay, tapi mental kita tengah stres, kita punya stress level tu tinggi disebabkan dia detect dekat smartwatch ni. Jadi dia akan bagi tahu kita, okay, badan kau sihat, okay, tak ada masalah, tapi kau punya mental tengah stres sekarang, jadi ambil masa berehat. Cuma satu benda, kita memang kena pakai smartwatch ni masa kita tidur, dan ni satu cabaran untuk saya, sebab bila saya tidur saya tak suka pakai smartwatch tu, memang muscle memory saya akan buka. Jadi untuk bacaan tidur tu saya tak boleh nak bagi yang saya sendiri, sebab memang saya selalu lupa nak pakai dia masa saya tidur. Tapi basically macam itulah dia punya feature, dia akan baca data kita hari ini dan dia cuba predict untuk esok apa yang kita patut buat untuk improvekan lagi kesihatan kita lah dari segi fizikal dan juga mental. Lepas tu Amazfit Balance ni juga ada body composition measurement. Jadi apa benda body composition measurement ni? Basically dia akan kira kita punya body fat, lepas tu sama ada kita ni overweight ke underweight, kita punya muscle count tu macam mana, okay ke ataupun below average. Dan cara nak measure dia tu macam pelik sikit, saya cuba beberapa kali pun tak jadi sebab saya tak faham dia punya instruction. Tapi bila jadi tu dia bagi saya satu macam kiraan yang boleh kata masuk akal lah. Saya tak tahu berapa tepat dia punya bacaan ni, tapi kalau fikir secara logik, yelah dia masuk akal. Lepas tu kan, bila kita cakap pasal smartwatch daripada Amazfit, kita tak boleh lupalah pasal application untuk smartphone, which is Zepp punya app tu kan. Dekat dalam Zepp ni banyak benda kita boleh buat lah. Contoh macam kita nak tengok data-data kita secara detail. Contohlah saya pergi kayuh basikal, berapa kilometer, berapa average speed saya, top speed saya berapa, saya punya GPS ataupun route saya tu macam mana kan, semua boleh tengok dekat dalam dia punya app. Dan dekat dalam app dia ni memang banyak lagi benda lain yang kita boleh buat untuk improvekan lagi kesihatan kita lah. Contohnya macam water reminder app untuk ingatkan kita bila nak minum air ataupun bila nak makan ubat ke contohnya, dan banyak lagi reminder lain yang kita boleh guna dekat dalam Zepp. Lepas tu contoh kalau korang guna application lain, contohnya macam Adidas Running ke, kalau saya Strava, ataupun korang guna Komoot, Relief ataupun Google Fitness, Apple Health contohnya, dekat dalam dia punya Zepp punya app ni dia juga akan auto export data-data korang tu. Contoh kalau macam saya, bila saya dah settle lah saya kayuh basikal guna smartwatch ni, dia akan upload dekat Zepp and then Zepp automatic upload dekat Strava. Saya tak perlu buat apa-apa, bila dah set dia punya setting semua tu, account dah authorize semua, dia akan buat secara automatik, dan benda tu memang sangat-sangat memudahkan. Kita boleh keep track kita punya exercise tu bila-bila masa, dan yelah secara automatik kan, jadi memang sangat-sangat mudah. Kita tak akan terlepas ke ataupun lupalah nak upload, tak adalah isu-isu macam tu. Jadi untuk test ni saya ride lebih kurang 30 minit 40 minit macam tu, tak adalah terlalu intensif sangat, just ride biasa-biasa petang-petang kan, dengan jarak lebih kurang 15 ataupun 16 km macam tu. Lepas tu saya test dekat 3 device.
best untuk tracking, untuk dia punya GPS positioning. Senang sikit saya nak compare. Mula-mula sekali of course saya test dekat Amazfit Balance guna dia punya built-in sports tracker ataupun activity tracker. Saya pilih outdoor cycling. Lepas tu saya juga record saya punya ride ni dekat Strava, dekat smartphone saya, nak tengok macam mana dia punya data tu ada perbezaan yang jauh ataupun tak. Lepas tu last sekali saya juga test dekat saya punya Cyclocom. Jadi Cyclocom ni ialah sebuah komputer yang kita pasang dekat basikal untuk nak record data. Contoh macam kita punya distance, kita punya speed, semua tu based on GPS dan sensor yang dia ada. Dan lepas saya dah dapatlah semua data yang saya nak, saya cuba compare, saya tengok-tengok balik, dan apa yang saya terkejut tu, saya tak tahu pun yang mana satu yang betul. Sebab bila saya tengok balik saya punya top speed, average speed semua kan, lepas tu route yang saya ambil semua, saya zoom, saya tengok betul-betul semua tu hampir sama. Dan untuk Cyclocom dengan Strava, yang tu memang saya dah tahulah ketepatan dia macam mana kan. Lagi-lagi Cyclocom memang dia guna GPS dan sensor yang dipasang dekat basikal tu sendiri. Walaupun lost signal pun, contohlah Strava lost signal, Cyclocom saya tak akan lost signal, dia tetap akan ada lagi signal dan boleh kira lah kan. So bila saya compare, Amazfit Balance punya data ni dia tak jauh beza. Yang tu saya memang impress gila. Jadi diorang claim yang Amazfit Balance ni guna GPS tracking yang paling bagus yang ada dekat smartwatch. Mungkin betul lah kot, sebab sepanjang saya test memang saya tak ada masalah dengan GPS positioning. Tak ada langsung. Kalau contohlah saya masuk kereta sekalipun, GPS dia still detect. Saya masuk kawasan yang boleh kata banyak pokok-pokok, banyak hutan pun tak ada masalah. Kalau Amazfit GTS tu yang saya guna sekarang ni, walaupun saya suka smartwatch tu, tapi bila saya masuk kereta pun signal dah hilang. Mungkin disebabkan dia guna Maxtrack punya GPS dan support 6 satelit. Jadi mungkin dia boleh tukar-tukar lah connection mana yang dirasa sesuai based on dekat mana kita duduk masa tu kan. Mana satu signal yang paling kuat, yang paling okey, dan dia akan tukar-tukar, so signal tu tak pernah putus. Dan saya rasa lah kan, saya dah jumpa smartwatch terbaik untuk orang-orang yang berbasikal. Sebab apa? Bila kita guna Amazfit Balance ni, kita boleh set route kita siap-siap dekat dalam dia punya app, lepas tu import masuk dekat dalam Amazfit Balance. Jadi bila kita tengah kayuh basikal tu, kita boleh tengok route kita. Dan mungkin korang dengar saya bercakap ni macam, oh excited gila brother ni. Ya, memang saya excited sebab untuk contohlah komputer yang basikal tu kan, even yang mahal gila baru korang boleh dapat navigation dengan color semua, display yang cantik, memang susah nak dapat. Manakala untuk smartwatch ni, dia ada route punya visualization siap-siap dekat dia punya jam. Saya macam gila lah. So kita boleh buka dia punya app, lepas tu kita boleh set lah jalan mana yang kita nak lalu siap-siap. Kita boleh plan betul-betul dengan member-member semua kan, jalan mana kita nak ambil, kita nak rehat dekat mana, kedai mana kita nak berhenti. Lepas tu bila korang tengah ride tu, korang just tengok jam, lepas tu boleh ikut je lah jalan tu dekat mana. Selain feature-feature yang melibatkan macam exercise, mental health, physical health, smartwatch ni juga adalah feature utility lain. Contoh macam nak jawab panggilan, bila orang call kita boleh jawab directly dekat smartwatch ni kan. Lepas tu kita nak call orang pun boleh juga, cuma kalau ada WhatsApp masuk ke apa, yang tu kita tak boleh nak reply directly. Tapi macam mana-mana smartwatch Amazfit, korang boleh bacalah bila keluar noti tu. Dan korang juga boleh simpan lagu-lagu korang directly dekat smartwatch ni. Jadi contoh korang pergi jogging, korang tak nak connect dekat smartphone korang, tak tahu kenapa, mungkin korang just nak connect dekat jam, yes, korang boleh connect wireless earbuds korang dekat Amazfit Balance, and then dengar lagu yang korang dah simpan siap-siap dekat dalam Amazfit Balance ni melalui application Zap. That's why saya cakap application Zap dia tu memang sangat berguna, banyak benda yang kita boleh buat dekat situ. Dan walaupun Amazfit Balance ni guna skrin yang bulat kan, smartwatch yang dia punya bentuk tu bulat, saya selalunya pakai yang petak. Saya tak suka sangat smartwatch yang bulat, tapi disebabkan feature yang dia ada ni, saya jadi macam okay, tak apa, saya boleh adjust lah slow-slow. Tapi contohlah korang tak suka colour yang saya tunjuk sekarang ni, yang ni dia sunset grey, betul lah, sunset grey. Dia ada juga dalam colour yang warna hitam ataupun midnight, dengan strap dia ni dia guna liquid silicone. Kalau macam yang saya ni, dia macam, sekejap saya buka, dengar tu, dia velcro, dia nylon punya velcro. Cuma satu isu dengan strap yang nylon macam ni, bila kita buat aktiviti yang berpeluh, yes, dia punya strap ni akan berbau. Selagi kita tak basuh, memang bau dia memang piau lah kan. Jadi korang kena rajin basuh dia punya strap. Manakala yang guna silicone ataupun liquid silicone strap, yang tu tak ada masalah lah, cuma dia panas sikit. Kalau saya personally, saya pilih yang hitam, tapi yang ni pun actually not bad juga. Dia nampak nice, nampak
elegant, classy sikit. Tapi dia ada dua option yang korang boleh pilih dari segi color dan juga dia punya design. Jadi kalau korang berminat dengan Amazfit Balance ni, korang boleh dapatkan dengan harga yang special pada 22 September ataupun masa korang tengah tengok video ni. Kalau tak silap saya, video ni akan keluar pada 22 September masa diorang launch. Jadi bila korang tengok video ni, cepat-cepat tekan link dekat bawah untuk tengok harga special dapat berapa. Yang pasti dia lagi murah lah daripada harga biasa sekali dengan free gift. Cuma korang kena cepat sebab dia punya stok tu limited. So selagi stok ada, korang boleh dapat lah dengan harga promosi. Adakah saya rasa ni sebuah smartwatch yang bagus? Ya, memang sangat-sangat bagus. Memang dari segi design, build quality, semua solid. Feature yang dia ada pun memang mantap gila, walaupun kebanyakan tu kemungkinan saya tak guna pun. Tapi tak apalah kan, dia pack dengan features-features yang boleh kata baru dan unik juga sebenarnya. Untuk harga tu bergantung, untuk setengah orang mungkin tak berbaloi, mungkin dia tak boleh utilize feature-feature yang dia ada. Tapi untuk orang yang boleh utilize dari segi dia punya nak plan route untuk nak kayu basikal, untuk nak jogging, nak hiking ke, benda-benda macam tu, and then korang juga penting kan mental health dengan physical health, dan korang nak cubalah utilize dia punya AI algorithm yang Amazfit guna dekat dalam Amazfit Balance ni. Dan apa salahnya korang try, sebab macam mana pun produk diorang memang bagus. Cuma depends atas korang lah berbaloi ataupun tak. Yang tu korang kena fikir sendiri, nilai sendiri apa yang korang nak dekat sebuah smartwatch. Jadi itu saja untuk video kali ni, dan kalau korang berminat dengan smartwatch ni, korang boleh tekan link dekat description. Dan macam biasa, jangan lupa like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa. Dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Bye bye. Jumpa lagi.